yang berkaitan dengan keikhlasan. Dinyatakan di dalam kitab Riyadhus Shalihin sepotong hadis yang biasa kita dengar, biasa kita ulang-ulang sebagai peringatan kepada kita. Wa an Amiril Mu'min Abi Hafs bin Umar Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyahi bin Abdillah bin Khurt bin Razah min Adi min Ka'ab bin Lu'i min Ghalib al-Qurshi al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw ra'atim yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis yang selalu kita dengar berhubung dengan niat, daripada Amirul Mukmin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdillah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Qalib Al-Quraish An-Nadawi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, sesungguhnya setiap amal itu bermula dengan niat, dan sesungguhnya ganjaran bagi setiap orang itu apa yang telah menjadi niatnya. Maka sesiapa yang hijrahnya kerana kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrah itu kepada Allah dan Rasulnya, yakni memperolehi pahala. Dan sesiapa yang hijrahnya untuk harta dunia yang hendak diperolehinya, ataupun untuk seorang wanita yang hendak dikahwininya, maka hijrahnya itu pun kepada sesuatu yang dimaksudkan di dalam hijrahnya itu, yakni dapatlah sebagaimana yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari, hadis yang ke-54. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, yang merupakan khalifah Islam yang kedua. Beliau dipanggil dengan gelaran Amirul Mukmin, yang bermaksud pemimpin kepada orang-orang yang beriman. Hadis ini daripada Umar bin Khattab. Maknanya taraf hadis ini adalah hadis sahih. Apabila Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dilantik menjadi khalifah, maka umat Islam pada ketika itu memanggil beliau, yakni Sayyidina Abu Bakar, dengan gelaran Khalifah Rasulullah, yang memberi erti pengganti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah Rasulullah, ini pengganti kepada Rasulullah ketika dilantik menjadi khalifah yang pertama setelah kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selepas kewafatan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka dilantik Sayyidina Umar radhiyallahu an bagi menggantikannya. Jika dituruti gelaran yang sebenarnya, maka Sayyidina Umar radhiyallahu an akan digelar sebagai khalifah Rasulullah, yang bermaksud pengganti kepada pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun gelaran tersebut dirasakan terlalu panjang, sekiranya gelaran tersebut diguna pakai, maka gelaran untuk khalifah yang seterusnya akan menjadi semakin panjang dan panjang. Akhirnya umat Islam dengan persetujuan Sayyidina Umar bin Al-Khattab
memutuskan untuk menggelar beliau sebagai Amirul Mukmin. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan, Nahnul Mu'min wa Umaru Amir fadu'iya Umaru Amirul Mu'min fahuwa awwalu man summiya bidzalik. Kami orang-orang yang beriman, maka Umar merupakan pemimpin kami, maka Umar digelar dengan Amirul Mukmin, dan beliaulah orang yang terawal dipanggil dengan gelaran tersebut. Adapun Abu Hafs ialah gelaran yang merujuk kepada singa. Umar sebagaimana kita sedia maklum, seorang yang tegas semasa sebelum Islam, dan tegas juga selepas Islam. Sifat Umar yang kita sedia maklum, sebelum Islam adalah seorang yang tegas, dan cukup kuat menentang risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Islam. Akan tetapi selepas memeluk Islam, beliau mengekalkan sifatnya, tetapi sifatnya untuk mempertahankan Islam. Sebelum tu mempertahankan jahiliyah, tapi selepas dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengekalkan sifat itu untuk Islam. Terdapat lebih 20 perkataan di dalam bahasa Arab yang membawa maksud singa. Antaranya lah Asad dan Haidar. Sayyidina Umar digelar sebagai Abu Hafs kerana keberanian dan kehebatan yang dimiliki oleh beliau. Sayyidina Umar memeluk agama Islam sewaktu umat Islam hanya berjumlah 40 orang. Ini sejarahnya. Sayyidina Umar memeluk Islam ketika jumlah umat Islam ketika itu 40 orang. Bayangkan 40 orang yang memeluk Islam, dan terdiri daripada golongan mustad'afin, golongan yang dhaif, yang lemah. Maknanya di peringkat awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang menerima Islam ini terdiri daripada golongan mustad'afin, golongan yang dhaif, yang lemah. Keadaan ini berlaku disebabkan ramai masyarakat yang tidak berani untuk menzahirkan kebersamaan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana bimbang mereka akan diseksa. Perkara ini bagaimanapun berakhir, ini sejarah sirah, berakhirnya kebimbangan umat Islam selepas Sayyidina Umar radhiyallahu an memeluk Islam, sebagaimana yang telah diceritakan dalam kisah-kisah yang masyhur. Apabila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memeluk Islam, maka masyarakat Quraisy yang telah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula berani untuk menzahirkan keislaman mereka kerana yakin dengan pengaruh yang dimiliki oleh Sayyidina Umar. Oleh hal yang demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggelar Sayyidina Umar radhiyallahu an dengan panggilan Al-Hafs disebabkan kehebatan dan keberanian yang dimiliki oleh beliau seperti seekor singa. Gelaran yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu latar belakang kepada Sayyidina Umar yang meriwayatkan hadis yang kita sama-sama baca pada pagi ini. Hadis ini menceritakan, intisari kepada hadis yang dibacakan tadi, hadis ini menceritakan bahawa sebab yang mendorong kepada berlakunya hijrah. Hadis ini membicarakan tentang sebab berlakunya hijrah. Kenapa berlakunya hijrah? Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa ini berlaku setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mula mendapat sokongan daripada orang-orang yang beriman daripada Madinah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat sokongan daripada golongan Islam di Madinah, maka perintah Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan hijrah.
Mereka sanggup menyerahkan harta. Ini kita kena ambil daripada peristiwa hijrah ini. Mereka sanggup menyerahkan diri, harta dan tanah air mereka untuk dijadikan tapak kepada perjuangan Islam. Golongan Islam di Madinah sanggup menyerahkan diri, harta dan tanah air. Tanah air diserahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa hijrah ini. Dan seterusnya ditegakkan sebuah kerajaan yang boleh melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan yang ditegakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kerajaan yang menegakkan syariat, segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala hanya akan dapat dilaksanakan melalui sebuah kerajaan. Kita berdakwah macam mana pun, kalau tidak ada kuasa, segala bentuk kemungkaran dan segala sebagai tidak dapat dilaksanakan. Sebab itu sepotong hadis yang cukup masyhur, hadis yang rajih, yang mani', yang biasa kita dengar, man ra'a munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Hadis sahih, rajih lagi mani'. Hadis yang cukup power, yang menyatakan man ra'a munkar, barang siapa, semua man ra'a munkar, barang siapa, bukannya seseorang, barang siapa, siapa saja yang melihat akan kemungkaran, hendaklah dicegah dengan tangan, yakni dengan kuasa. Kuasa apa dia? Kuasa ialah pemerintahan. Kuasa, barang siapa yang melihat kemungkaran, apa juga bentuk kemungkaran, barang siapa, bukan ditujukan kepada barang siapa, semua kita bertanggungjawab untuk mencegah kemungkaran. Dengan apa? Dengan tangan, yakni dengan kuasa. Yang mempunyai kuasa hendaklah mencegah kemungkaran dengan kuasa. Tak mampu dengan kuasa, dengan yang kedua, dengan lisan, dengan teguran, dengan nasihat apabila melihat kemungkaran. Tak mampu juga dengan nasihat, dengan lisan. Pergi kepada yang ketiga, fabil, dengan hati. Akan tetapi hati ini, mencegah kemungkaran dengan hati, wa dzalika ad'aful iman, selemah-lemah iman. Selemah, bukan sekat lemah, selemah-lemah iman. Maknanya apabila melihatkan kemungkaran ini, hendaklah dicegah, menjadi tanggungjawab kita bersama. Berlakunya maksiat, berlakunya kemungkaran, apabila ianya dibiarkan, maka akan ditanggung oleh semua. Maka mereka, yakni golongan Madinah, sanggup menyerahkan diri, harta dan tanah air mereka untuk dijadikan sebagai tapak kepada perjuangan Islam. Seterusnya ditegakkan sebuah kerajaan yang boleh melaksanakan syariat Allah. Tiada kabilah lain yang sanggup melainkan orang-orang Madinah saja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka sejak awal lagi. Perkara ini dibuktikan ketika berlakunya kejadian malam Isra dan Mi'raj, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggang seekor buraq yang dipandu oleh malaikat Jibril alaihi salam, lalu singgah di Thayyibah, sebuah tempat di Madinah yang terlebih dahulu sebelum tiba di Baitul Maqdis. Kemudian baginda bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam berkenaan dengan tempat tersebut. Lalu Jibril alaihi salam menyuruh baginda sallallahu alaihi wasallam supaya menunaikan solat sunat 2 rakaat. Seterusnya Jibril memberitahu bahawa tempat itu adalah bernama Thayyibah dan turut mengkhabarkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berhijrah ke sana. Makna peristiwa hijrah yang telah digambarkan di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Setelah Islam mula bertapak di Madinah,
Nabi SAW menyuruh para sahabat berhijrah ke sana kerana sudah tidak selamat lagi bagi mereka yang tinggal di Makkah. Bagi mereka yang mempunyai harta, mereka terpaksa meninggalkan harta tersebut dan membawa kepada yang penting sahaja. Peristiwa hijrah menggambarkan kesungguhan, kepatuhan. Hijrah tu kesungguhan dan kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sanggup meninggalkan harta. Yang kita tahu bahawa ada di antara umat Islam yang kaya, tetapi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala mereka sanggup meninggalkan harta demi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadikan harta sebagai hambatan, tidak menjadikan dunia sebagai hambatan di dalam kehidupan mereka. Sanggup meninggalkan harta. Abdul Rahman bin Auf di antara para sahabat yang begitu kaya, akan tetapi apabila sampai perintah hijrah, beliau meninggalkan hartanya di Makkah. Mereka yang mampu membawa bersama anak dan isteri adalah digalakkan, manakala bagi mereka yang tidak mampu membawa anak dan isteri pula, maka terpaksa ditinggalkan buat sementara waktu. Hal ini kerana umat Islam diwajibkan berhijrah ke Madinah bagi yang berkemampuan, sama ada lelaki maupun perempuan. Terdapat di kalangan mereka yang berhijrah terdiri daripada satu keluarga yang lengkap. Di samping itu ada juga yang berhijrah dalam kelompok lelaki sahaja, malah ada juga yang berhijrah dalam kumpulan perempuan sahaja. Dalam pada itu terdapat seorang lelaki yang berhijrah dengan niat bukan kerana Islam. Ada yang berhijrah bukan kerana Islam. Kerana apa? Tetapi kerana mengikut seorang perempuan yang disukainya. Maka Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Sesungguhnya setiap amal itu bermula dengan niat, dan sesungguhnya ganjaran bagi setiap orang itu apa yang telah diniatkannya. Diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ada seorang lelaki yang berhijrah yang mengikut perpindahan tersebut kerana nak wanita yang ingin dikahwininya. Hadis ini menunjukkan bahawa semua amalan, apa dia pengajaran kepada hadis ini? Hadis ini menunjukkan kepada kita semua bahawa semua amalan mesti dimulakan niat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan mesti bermula dengan niat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh yang kita buat mesti bermula dengan niat. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat. Amal soleh, apa juga amal soleh yang kita buat ini, mesti dimulakan ikhlas kerana Allah. Allah mengetahui apa yang ada di sebalik akan perbuatan kita. Lindung macam mana pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sesekali terdetik niat kita melakukan segala bentuk amalan yang kita lakukan ini bukan kerana Allah. Sedekah kita, amal jariah yang kita buat, apa juga amalan yang kita mengharapkan akan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, mesti dimulakan ikhlas kerana Allah. Sebab itu disyarahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini bab ikhlas. Ikhlas perkataan yang mudah, aku ikhlas, ini sumbangan ikhlas. Tetapi ikhlas kita biarlah benar-benar kerana Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat dilindung. Allah mengetahui akan niat yang ada di dalam hati kita ini. Umat Islam diingatkan supaya tidak meniatkan sesuatu perbuatan dengan perkara kebendaan, pandangan manusia dan keduniaan, kerana
perkara tersebut akan datang dengan sendirinya kepada mereka yang ikhlas. Ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, maka dunia kebendaan akan datang selepas daripada itu. Tapi mesti diletakkan niat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang halal dibenarkan untuk dinikmati, dan perkara yang haram perlulah dihindari. Contoh yang diberi sini ialah perbuatan berniaga adalah dibenarkan. Berniaga adalah dibenarkan, tetapi mestilah dilakukan berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Berniaga dibenarkan, tapi naklah mengikut syariat. Jangan menipu di dalam timbangan, jangan menipu di dalam harga dan sebagainya. Islam membenarkan, tetapi dilarang untuk melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bercanggah dengan syariat Allah. Sebab itu apa benda pun kita buat ni mesti berlandaskan syariat. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Setiap apa tidak aku jadikan jin dan manusia ni illa liya'budun, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni hamba. Apa yang kita lakukan adalah pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taraf kita ni yang paling mulia ialah taraf hamba. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan di dalam surah Al-Isra, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Satu kalimah yang diletakkan kepada seorang manusia yang sangat mulia, insan yang paling mulia. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi diletakkan nama abdi. Satu istilah yang bagi kita lah, abdi ni Allah teruk sangat. Tetapi Allah memuliakan hamba-Nya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Siapa dia hamba-Nya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalimah tersebut banyak, ada 2-3 perkataan hamba yang diletakkan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia illa liya'budun, untuk mengabdikan diri. Perkataan abdi itu adalah meletakkan seluruhnya, seluruh kehidupan kita ini kerana Allah Subhanahu wa taala, barulah jadi ibadat. Kalau kita letakkan ada something di belakang dan sebagainya, maka dibimbangi ianya tidak menjadi ibadat di dalam apa yang kita lakukan. Cantiknya Islam ni, dengan sedikit saja dikira sebagai ibadat. Para ulama telah berbincang secara panjang lebar berkenaan isu niat. Terdapat juga ulama yang mengatakan bahawa niat adalah iradah yang bermaksud kehendak, azam ataupun cita-cita. Keadaan ini menunjukkan bahawa ketiga-tiga perkara tersebut mempunyai maksud yang sama. Walau bagaimanapun terdapat juga ulama yang menyatakan perbezaan di antaranya. Jumhur ulama Syafi'i mengatakan bahawa niat merupakan qasad yang perlu disertakan dengan perbuatan dengan segera. Niat, jumhur seluruh kebanyakan ulama mazhab Syafi'i mengatakan qad syai' muqtarina bi fi'lih. Qasad, niat perlu disertakan dengan perbuatan. Niat yang kita nak lakukan. Aku nak solat, niat ni nak solat, tapi kena buatlah. Jangan niat solat. Ada satu ketika dulu satu ajaran mengatakan cukup solat ini dengan niat saja. Niat aja dah cukup solat dah. Kalau macam tu agak-agaknya pergi ke kedai, niat nak makan, balik makanlah tu. Kalau niat saja, dia mesti disertakan dengan perbuatan. Niat nak bersedekah akan dikira bila bersedekah. Niat tu dapat dah,
pahala niatnya dapat dah benda baik. Sebab benda baik ini kita niatkan dapat dah pahala. Diikuti dengan perbuatan, maka sempurnalah niat tersebut. Ya. Tapi dalam perkara maksiat, niat nak buat maksiat belum dikira sebagai dosa. Apabila dilakukan baru dikira sebagai dosa. Itu indahnya Islam. Niat nak buat baik dapat pahala dah. Hari ni hari Rabu, hari Jumaat besok niat dah nak buat benda baik. Nak bersedekah, nak datang awal ke masjid, nak membantu menyediakan keperluan-keperluan masjid, nak mencantikkan masjid, niat dah. Kemudian diikuti dengan perbuatan, dapat dah pahala. Tapi niat yang tak baik, hari Jumaat besok datang awal sikit sebab nak cek di mana tabung yang agak-agak yang paling banyak isinya. Lepas itu adalah strategi nak mencuri tabung dan sebagainya. Belum dikira lagi selagi tak dibuat. Tetapi perkara baik, niat saja. Hari ni Rabu, nak buat hari Jumaat besok. Bilal kita ada niat hari Jumaat besok nak datang awal sebagainya. Niat hari ni dapat dah. Ya. Itulah Allah Maha Pemurah. Maka qasad perlu disertakan dengan perbuatan dengan segera. Nak buat benda baik mesti buat dengan segera. Nak bersedekah, apa jugalah nak bantu orang. Ada orang nak memerlukan pertolongan, kerana Allah kita bantu, insya-Allah. Ya. Sebab qasad perlu disertakan dengan perbuatan dengan segera. Sekiranya perkara yang diniatkan itu belum lagi dibuat, maka niat tersebut sebagai azam. Itu beza dia, niat dengan azam. Berazam untuk melakukan kebaikan. Dia baru berazam, bercita-cita, belum buat lagi. Bila dah buat akan kebaikan, akan diberikan ganjaran pahala. Di samping itu, dinyatakan juga pada ketika itu para ulama mazhab Syafi'i memutuskan bahawa niat mengerjakan solat perlu dilakukan sebelum takbir. Ini persoalan niat, ya. Tentang persoalan niat kita ini. Niat nak solat. Ada yang menyatakan bahawa bila kita niat saja nak solat, dah boleh dah nak buat solat. Tapi mazhab Syafi'i yang mengatakan bahawa bermulanya solat itu niatnya ialah masa takbir. Itu perkiraan mazhab, ya. Telah disebut di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang menunaikan solat bersama dengan para sahabat. Setelah selesai memberi salam, baginda sallallahu alaihi wasallam terus bangun dan pulang ke rumah. Ini Rasulullah nak mengajar kita. Selepas itu baginda sallallahu alaihi wasallam kembali ke tempat solat tadi, maka para sahabat berasa ganjil dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa baginda teringat akan barang di rumahnya yang hendak disedekahkan, bimbang terlupa, maka baginda segera bangun dan pulang. Ya, ini nak menunjukkan bahawa pengajaran kepada peristiwa ini apa dia? Kejadian tersebut menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri turut diganggu di dalam ingatan urusan keduniaan ketika sedang solat. Hal ini ditambah pula dengan niat perbuatan yang baik, iaitu untuk mensedekahkan barangan kepada orang lain. Sesungguhnya sukar untuk seseorang itu senantiasa tetap niatnya sepanjang solat ditunaikan, ya. Berlaku satu ketika Nabi segera balik ke rumah selepas solat. Ini menunjukkan bahawa di dalam solat ini gangguan daripada syaitan ni cukup. Ini nak digambarkan, Nabi nak gambarkan. Lepas Nabi solat saja, Nabi balik ke rumah, kemudian datang semula. Ini semua perbuatan Nabi ini adalah untuk pengajaran buat kita. Ya, menunjukkan bahawa Nabi sendiri diganggu di dalam solatnya. Kita pun macam itulah. Nabi diganggu dalam solatnya, apatah lagi masa solat itulah dia datang macam-macam. Allahu Akbar, masa itulah datang. Kita sendiri itu yang kadang-kadang terlupa sampai rakaat ke berapa tu. Allahu Akbar, teringat kunci. Tadi kunci motor tu dia ambil ke tidak? Masa itu elok-elok beri salam kan hilang semua benda tu. Menunjukkan bahawa gangguan syaitan
yang cuba mengganggu di dalam ibadat kita. Ingat bahawa sesungguhnya ibadat ini akan senantiasa diganggu. Untuk apa? Untuk yang pertamanya untuk menguji kita. Yang keduanya untuk apa? Untuk menguji akan keikhlasan kita. Ini perkara-perkara yang berlaku, yang Nabi sendiri lalui untuk pengajaran buat kita. Sekali pun berlaku perkara tersebut. Itu pun Nabi teringat nak ambil barang untuk disedekah. Bukannya perkara dunia pun. Bukan Nabi ambil barang rumah tu kan nak buat benda lain. Tak. Barang dia teringat tadi nak disedekahkan barang tersebut tapi tak bawa. Nabi balik ke rumah ambil barang tersebut untuk disedekahkan. Kita lain. Ingat kita. Bukan hari tadi niat tadi nak sedekah untuk masjid RM100 hari ni, terupa bawa RM1 aja. Patah balik sudah tu. Dia bukan patah balik nak ambil untuk menyempurnakan niat yang tadi dah. Patah balik dah bagi dah niat aku ikhlas. Aku ikhlas ni kira ikhlas lah. Ni cerita pun bab ikhlas. Kira ikhlas dah tu. Nabi nak tunjukkan kepada kita bahawa keadaan-keadaan begini. Al-Quran dan hadis merupakan nas, manakala kitab pula adalah karangan ulama. Kedua-dua perkara tersebut adalah berbeza sekiranya sesuatu perkara yang sememangnya telah jelas di dalam Al-Quran seperti perkara-perkara haji, puasa dan solat. Haram meminum arak. Ini apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Sesuatu yang terkandung di dalam Al-Quran, dia ada benda-benda yang menyatakan tentang hukum. Hukum yang qat'i, yang putus dah. Hukum yang putus di dalam Al-Quran. Hukum apa dia? Umpamanya ibadat, solat. Apa lagi? Perkara-perkara yang disuruh. Zakat, haji. Perkara yang disuruh. Ada juga perkara yang dilarang di dalam Al-Quran. Innamal khamru wal mais wal azlam rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya judi, bertenung nasib, arak adalah perkara yang haram. Haram kata Allah, maka jangan kita nilai dengan perkiraan akal. Haram kata Allah, maka qat'i putus dah. Haramnya judi. Jangan kita kata pula judi ni boleh demi untuk ekonomi negara. Dah. Hiburan, nak menjadikan negara kita negara hiburan, jangan. Kerana ianya mengundang bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru-baru ni ada pula nak mengundang kumpulan apa benda, kumpulan gay, kumpulan LGBT. Ini perkara-perkara yang boleh mengundang kepada bala Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sesekali ada di antara kita yang meredakan perkara tersebut. Nabi dah sebut tadi, man ra'a munkar falyughayyir biyadihi. Kita ada kuasa, ada power untuk menyekatnya. Kenapa kita welcome pula, boleh mengalu-alukan. Bermula dengan ini, dia akan datang yang lain. LGBT ni, saya baru pergi ke tempat di mana LGBT itu dilaksanakan, di Holland. Itu tempat yang mana kebebasan. Ada dua perkara yang dibebaskan, dilegalizekan di negara tersebut, di Netherlands. Pertamanya cannabis. Cannabis ni ganja. Dia boleh satu benda yang dihalalkan di negara tersebut. Yang keduanya pelacuran di Netherlands. Itu kerana apa tu? Kerana hak asasi. Kerana hak asasi dibenarkan di situ. Undang-undangnya membenarkan. Kita jangan sesekali membenarkan perkara-perkara yang. Kenapa? Kerana ia boleh membawa kepada mengundang bala Allah Subhanahu Wa Taala. Berkewajipan bagi kita untuk mencegahnya, kerana ia merupakan satu benda yang diwajibkan untuk kita mencegahnya. Ya. Akhirnya dinyatakan di sini bahawa niat di dalam segala perkara adalah umum, maka apa juga yang kita niatkan mestilah bersandarkan kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi sebagai intisari kepada hadis ini, pengajaran kepada hadis yang panjang ini, yang pertamanya
Niat mestilah menjadi kemestian di dalam sesuatu perkara perbuatan, kerana keikhlasan tidak akan dapat dinilai melainkan dengan niat kita. Ya, maka insya-Allah kita niat ikhlaskan segala niat kita. Apa yang juga kita lakukan ini, kita niat kita ikhlaskan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah, lillahi taala. Apa juga yang kita lakukan untuk kita jadikan ianya sebagai ibadat, ganjaran, pahala, maka lillahi ta'ala, kerana Allah, bukan kerana apa, bukan kerana itu, bukan kerana ini, lillahi ta'ala. Yang kedua, amal-amal soleh perlulah disertakan dengan niat yang baik, kerana ramai orang yang mengharapkan kebaikan tetapi tidak mampu mendapatkannya disebabkan tidak berniat dengan kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya niat yang ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu syarat sesuatu amalan itu diterima. Untuk menjadikan amalan kita ini diterima, mestilah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan-amalan yang kita lakukan, kita harapkan ianya menjadi sesuatu yang memberi ganjaran kepada kita. Kita bekerja lillahi ta'ala. Bekerja apa juga bentuk pekerjaan lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertugas apa jugalah. Kita berniaga, kita bermuamalah. Bermuamalah sesama manusia ni pun lillahi ta'ala. Kita membantu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kerana sesuatu. Bantu dia pilih-pilih pula. Janda yang ini dipilih dia bantu, janda yang ini dia tak bantu kerana ramai anak. Pilih-pilih pula lah. Jangan sesekali. Kita nak bantu orang lillahi ta'ala ikhlas, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah mengetahui akan apa yang kita kerjakan, apa yang tersembunyi di dalam hati kita, Allah Maha mengetahui. Mudah-mudahan sedikit peringatan yang diberikan pada pagi ini memberikan sesuatu agar setiap apa yang kita amalkan ini diberi ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui perbuatan amal soleh yang kita lakukan ini akan ditempatkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahawa sesungguhnya apa yang kita lakukan ini kita mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ianya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan redha Allah, dengan izin Allah. Kalau Allah tak izinkan maka tak dapat. Maka mudah-mudahan Allah merahmati akan segala usaha yang kita lakukan, segala amal yang kita lakukan ini sebagai bekalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kita tidak tahu bila masanya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekeliling kita, dalam 2-3 hari kita lihat bagaimana ada saja yang dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sihat. Allah jemput. Baru-baru ni satu keluarga 4 orang, semalam 4 orang anak satu keluarga dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu sihat kita, tiba-tiba Allah jemput kita. Jadi untuk bekalan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bekalan apa yang kita ingin bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan bekalan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.